Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan mulakan dengan bab pertama. Okay, chapter number 1. Okay, matter. So today we are going to look at the 1.1 definition and classification of matter. Alright. So this is the learning outcome. Okay, ini adalah objektif untuk pembelajaran kita pada hari ini. Pertama adalah to define matter, right? Okay, number 2, to classify matter into pure substance and mixture. Okay, pure substance and mixture. Right. So kita tengok apa itu definisi untuk matter. What is definition? Okay, definition of matter is anything that occupies space and possesses mass. Okay, anything, apa sahaja benda yang mempunyai space, ruang dan juga jisim. Anything, apa sahaja benda. Okay, apa sahaja, tak kisahlah daripada keadaan jirim, bejal ataupun cecair, okay, liquid ataupun gas. Okay, tidak kira apa sahaja yang mempunyai ruang dan juga jisim. Okay, ruang dan juga jisim. Okay, matter ataupun dalam istilah sains, okay, dalam istilah bahasa Melayu dia kita panggil sebagai jirim. Jirim. So matter we can divide into two. So first, pure substances. Pure substances. Bahan tulen. Okay, bahan tulen. Okay, number 2 is mixture. Mixture is campuran lah. Okay, pure substances and mixture, campuran. Right. So pure substance. Pure substance ni bahan tulen. Maksud dia bahan itu tidak bercampur. Tidak bercampur dengan bahan lain lah. Ataupun dia cuma mempunyai satu bahan saja. Satu bahan saja. Okey. Boleh wujud dalam bentuk unsur ataupun kita sebut sebagai elemen. Boleh juga wujud dalam bentuk compound. Okey. Compound ataupun sebatian. Boleh wujud dalam bentuk elemen. Okay, elemen, atau juga boleh wujud dalam bentuk compound atau molekul lah. Molekul pun boleh juga. Tapi cuma ada satu, kalau sebatian ada satu sebatian sajalah. Kalau molekul ada satu molekul saja. Right. And then kalau mixture, so kita tengok kat sini mixture. Campuran, combination of two. Okay, combination of two or more substance. Okay, combination dua atau lebih bahan. Two or more substances. Dua atau lebih bahan. Okay, in which the substances retain their identity. Di mana bahan tersebut retain lah, ataupun mengekalkan dia punya identiti dia. Maksudnya tidak balas berlaku. Okey. Ada dua campuran, dua atau lebih bahan. Tak kisah ada dua elemen ke, ataupun dua compound ke, ataupun elemen dan compound ke, ataupun elemen dan molekul ke, dengan syarat ke bahan-bahan tersebut dia tidak bertindak balas. Okey, tidak bertindak balas lah. Right. So itu adalah pure substance dan juga mixture. Okey. Matter boleh dibahagikan kepada dua, pure substance, bahan tulen, dan juga campuran. Okey, so kita tengok kepada pure substance. Yang pertama, bahan tulen. Bahan tulen pula, pure substance ni boleh dibahagikan kepada dua, elemen, unsur dan juga compound. Compound ni adalah sebatian lah. Sebatian. Okey. So elemen, substance that cannot be separated into simple substance. Substance ataupun bahan yang tidak boleh dipisahkan kepada bahan yang
lebih ringkas lah. Maksudnya elemen ni adalah bahan yang paling ringkas. Right, so boleh wujud dalam bentuk atom ataupun dalam bentuk molekul. Molekul ni biasanya unsur bukan logam. Dalam periodic table tu unsur bukan logam lah. Okay, hydrogen gas, oxygen gas, okay. Apa lagi? Chlorine gas, apa lagi? Nitrogen gas, bromine gas, okay, dan sebagainya lah. Alright, so and then satu lagi atom. Atom ni maksudnya single lah. Biasanya unsur yang wujud dalam bentuk metal, logam, dalam periodic table lah. Okay, group 1 sampai group 13. Okay, sodium, magnesium, aluminium, calcium, copper, iron dan so on lah. Okay. Alright, so itu adalah elemen. Okay, pure substance yang kedua. Okay, yang kedua adalah compound ataupun sebatian. So apa itu sebatian? Sebatian adalah two or more element, dua atau lebih elemen chemically combined. Dua atau lebih elemen yang combine secara chemically, maksudnya dengan tindak balas lah. Okay, dengan tindak balas. Right, boleh wujud dalam bentuk covalent compound. Okay, macam ni kan covalent compound. Okay, ataupun okay, ni pun covalent compound ni, molekul untuk gula kan, glukos ataupun air. Okay, ataupun apa lagi yang lain. Contoh dia seperti carbon dioxide gas, okay, nitrogen monoxide gas, right. Apa lagi? Okay, ataupun nitrogen dioxide gas. So tidak semestinya dalam bentuk ataupun fasa gas, juga wujud dalam bentuk cecair ataupun dalam bentuk pemejal, right. Ataupun boleh juga wujud dalam bentuk ionic ataupun ionic compound. Okay, sebatian ion. Okay, sodium chloride, magnesium oxide, okay, magnesium bromide, okay, Mg, ataupun calcium bromide, right. Okay, ataupun apa ni contoh yang lain, aluminium trioxide dan sebagainya lah. Okay, ataupun kita boleh tengok contoh yang lain, lithium chloride dan sebagainya. Okay, so itu adalah sebatian, compound, sebatian dua atau lebih elemen. So kalau kita lihat kat sini kan, dia ada lebih daripada dua elemen. Okay, contoh kalau contoh CO2, carbon dioxide, dia ada elemen karbon, ada elemen oksigen. Kalau nitrogen monoxide, ada elemen nitrogen, ada elemen oksigen. Kalau H2O, ada elemen hidrogen, ada elemen oksigen. Kalau glukos, ada elemen karbon, ada elemen hidrogen, ada elemen oksigen. So dia chemically combined. So dia membentuk satu bahan. So itu adalah pure substance. So kita tengok pula kepada mixture, campuran. Okay, campuran ada dua. Yang pertama homogeneous, yang kedua heterogeneous. Homogeneous ni maksud dia sama lah, homo sama, hetero tak sama. Hetero berbeza. Okay, homogeneous, heterogeneous. So homogeneous, kalau kita tengok campuran, no visible separation, ataupun no visible boundary between its component. Maksudnya kita tak boleh nampak perbezaan. Okay, tak boleh lihat perbezaan. Contoh, dalam contoh kita ada satu garam, kita campur dengan air, maka bila kita
larutkan garam itu di dalam air, maka kita akan dapat air garam. Air garam. Okey. So kita akan dapat campuran garam, sodium klorid dan juga air. So kita akan dapat air garam. So pasti air garam tak boleh nak kita bezakan. Okey. Kita tak boleh nampak perbezaan. Tapi kalau untuk heterogeneous, component can be visibly distinguished. Maksudnya kita boleh nampak perbezaan. Contoh yang paling ketara, okey, apabila kita campur besi, okey, paku ke, tak kisahlah, besi campur dengan air. So sudah pasti kita akan nampak perbezaan lah. So kita akan nampak air dan kita akan nampak besi. So nampak perbezaan. Alright. So kita nampak perbezaan. Okay. So itu perbezaan di antara homogeneous dan juga heterogeneous. Baik. So itu sahaja untuk setakat ini, dan kita akan sambung dengan latihan. Okay, baik ya. So kita tengok pada latihan ni. So classify each of the following substance. Okay, as a pure pure substance ataupun mixture. Okay, classify each of the following metal as a pure substance or mixture. Okay, and then kalau pure substance, classify adakah dia element ataupun compound. Kalau mixture, adakah dia hetero ataupun homo. Okay, look at number 1. Tengok nombor 1. Okay, tengok yang pertama. Yang pertama adalah konkrit. Okay, konkrit. So kita tengok konkrit. So konkrit ni merupakan, adakah dia pure substance ataupun mixture. Okay, so kalau ikutkan konkrit ni, dia mengandungi lebih daripada satu bahan. Bukan ada satu bahan, dia lebih daripada satu bahan. Okay, dia adalah campuran. Campuran pasir, campuran batu, and then ada campuran simen, and then ada lagi campuran besi. Right? Jadi dia adalah mixture lah. So dia adalah mixture. Adakah dia hetero ataupun homo? So boleh tak kita bezakan mana satu batu, mana satu besi, mana satu simen? So sudah tentu kita boleh membezakan. Jadi dia termasuk di dalam homogeneous mixture lah. Homogeneous mixture. Okay, so tengok yang kedua. Yang kedua, sugar dan juga water. Okay, sugar dan juga water. Kalau ikutkan kat sini, dia ada dua bahan. Dia ada sugar dan juga dia ada air. Okay, so sudah tentu dia adalah mixture. So dia adalah campuran. Adakah dia hetero ataupun homo? Oh maaf, sorry. Yang pertama tadi adalah hetero. Okay, salah tanda. So yang pertama adalah hetero. Okay, yang kedua, so bila kita campurkan gula ke dalam air, maka of course sugar ni dia akan completely dissolve. Dia akan larut lah. Dan kita tak boleh nak bezakan. Dalam air gula, kita tak boleh nak bezakan mana satu air, mana satu gula. Jadi dia adalah homogeneous mixture. Right, yang ketiga adalah iron. Okey, iron. So kalau ikutkan kat sini, dia cuma ada satu bahan sahaja, iaitu iron. Jadi dia termasuk di dalam pure substance dan dia adalah elemen lah. So dia adalah element. Okay, next seterusnya limestone. Okay, batu kapur. Batu kapur ni kalau ikutkan formula dia adalah calcium carbonate, CaCO3. Okay, CaCO3. So kalau lihat di sini, dia ada satu bahan saja. Okay, satu bahan saja. Jadi dia termasuk di dalam pure substance lah. Okay, pure substance. Cumanya kalau kita lihat kat sini, so dia mengandungi 3 elemen. Ada elemen karbon, ada elemen calcium,
dia elemen karbon dan juga elemen oksigen. So ketiga-tiga itu chemically combined. Dia bukan terasing, dia chemically combined, membentuk satu sebatian. Jadi dia adalah compound. So dia adalah termasuk di dalam compound. Next, yang seterusnya, orange juice. Okay, orange juice, ikutkan dia ada campuran lah. Dia ada air. Okay, of course dia ada air lah. And then dia ada jus orange. Jus orange. Okay, jus orange. So dia termasuk di dalam kategori campuran. Tetapi adakah kita boleh membezakan air dan juga jus orange tersebut? So kita tak boleh nak melihat perbezaan. Jadi dia termasuk di dalam homogeneous mixture. Okay, next, terusnya air, udara. Okay, udara. So air, kalau ikutkan di dalam udara ini mengandungi bukan hanya ada satu gas sahaja. Okay, di dalam udara mengandungi more than one gas. Okay, so dia mungkin ada oksigen gas, dia ada carbon dioxide gas, okay, dia ada hydrogen gas, and so on. Jadi dia termasuk di dalam mixture, campuran. Okay, tetapi adakah kita boleh membezakan oksigen gas, carbon dioxide gas, okay, nitrogen gas, hydrogen gas? So kita tak boleh nak bezakan. Nampak satu sahaja. Oleh sebab itu dia termasuk di dalam kategori hetero lah. So dia termasuk di dalam homogeneous mixture. Okay, homogeneous lah. Okay, next, aluminium. So dia adalah Al. Okay, so kalau ikutkan dia adalah pure substance, ada satu bahan saja iaitu aluminium, dan masuk dalam kategori elemen. Next, terusnya magnesium, Mg. Sama juga, so dia ada satu elemen sahaja, so dia adalah pure substance. And finally, acetylene gas. Acetylene gas formula dia adalah C2H2. Okay, so dia ada satu bahan sahaja, C2H2, dan dia membentuk satu sebatian. Okay, sebab dia ada dua elemen yang chemically combined. Dia ada elemen karbon dan juga ada elemen hidrogen, jadi dia membentuk satu sebatian. Okey, boleh teruskan dengan latihan-latihan yang seterusnya di dalam buku tutorial.